Sarawak mulakan usaha untuk jadi hub industri aero angkasa di Borneo. Terus saja bersama Bu Mawin di Kuching. Silakan bagi program pengajian aero angkasa di College University ICATS di Kuching akan membabitkan seramai 30 orang pelajar. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tan Openg berkata, pengajian tersebut yang dijadual bermula September ini melibatkan tenaga pengajar tempatan dan luar negara. Dato' Patinggi Abang Johari mendedahkan mereka adalah pensyarah Universiti Teknologi Malaysia serta dari Amerika Syarikat dan Singapura. Dan ini akan mewujudkan industri baru dari sudut komponen dan juga elektronik yang digunakan di dalam aerospace aircraft. Beliau memberitahu demikian dalam ucapannya pada Majlis Jamuan Teh Jabatan Premier Sarawak di Kuching hari ini. Majlis tersebut diadakan bersempena Hari Ulang Tahun ke-74 Dato' Patinggi Abang Johari. Dalam pada itu, Premier berkata pelbagai kejayaan yang dikecapi Sarawak hari ini adalah kejayaan seluruh rakyatnya dan bukannya beliau secara individu. Justru beliau menyeru para pemimpin dan anggota Perkhidmatan Awam Negeri untuk terus bekerjasama dalam membantu kerajaan ke arah memajukan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi pada masa depan. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK Sarawak telah diberi kebenaran mengadakan mesyuarat jawatan kuasa khas kewarganegaraan bagi membincangkan permohonan kewarganegaraan penduduk negeri ini yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Mesyuarat akan diadakan pada 16 Ogos ini. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata kebenaran diberikan semasa kunjungan hormat terhadap Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail 29 Julai lalu. Mesyuarat itu nanti akan meneliti rekod pemohon sebelum mengadakan mesyuarat secara bulanan bagi mempermudah dan mengesahkan dokumen permohonan yang dimajukan bersama Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Permohonan tersebut seterusnya akan dikemukakan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk kelulusan. Beberapa mesyuarat susulan akan diadakan bagi memantau perkembangan atau status permohonan individu terlibat. Datuk Seri Fatimah percaya mesyuarat tersebut akan memendekkan tempoh pemohon untuk mengetahui keputusan permohonan mereka. Usaha itu juga diharap dapat menyelesaikan pelbagai isu berbangkit melibatkan pemohon seperti masalah persekolahan, kebajikan dan rawatan kesihatan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Pusat Bimbingan Destiny for Children Association di Sibu. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sedang berusaha membantu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW untuk meningkatkan kos catuan bagi program makanan berhasiat Taman Bimbingan Kanak-kanak, Tabika dan Taman Asuhan Kanak-kanak Taska di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata usaha tersebut dilaksanakan supaya kos yang diberikan selaras dengan harga barangan ketika ini. Katanya pada masa sekarang kos program pemakanan bagi kanak-kanak Tabika adalah RM3.25 bagi seorang murid dan RM4 bagi kanak-kanak Taska. Oleh itu, KKM melalui KKDW sedang berusaha membantu meningkatkan kos makanan tersebut supaya dapat diberikan dengan harga yang berpatutan. Beliau berharap cadangan serta permohonan itu mendapat pertimbangan Kementerian Keuangan. Ia penting untuk dilaksanakan kerana kementerian memahami bahawa kos bagi penyediaan makanan berhasiat semakin meningkat. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan bengkel kemahiran keibubapaan Tabika Taska Kemas Parlimen Kota Samarahan di Kota Samarahan. Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS yang diketuai menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin telah mengadakan lawatan penanda aras ke Seoul, Korea Selatan pada 29 Julai hingga 2 Ogos lepas. Kementerian itu dalam satu kenyataan berkata lawatan bertujuan mendapatkan pandangan dan pemahaman berkaitan pendekatan inovatif sistem pengangkutan awam di Seoul. Delegasi turut mengadakan lawatan terhadap pihak berkepentingan lain antaranya Perkhidmatan Maklumat dan Operasi Pengangkutan Seoul dan telah diberikan taklimat mengenai pengurusan pengangkutan awam, perancangan lalu lintas bandar serta pengurusan bencana dan kecemasan.
Delegasi turut melawat depo bas awam Junang, salah satu depo bas awam terbesar di Seoul yang telah melalui proses transformasi daripada bas yang menggunakan compressed natural gas kepada kenderaan elektrik dan bas hidrogen. Datuk Seri Lee dan rombongan turut mengadakan kunjungan hormat terhadap Timbalan Menteri Pengangkutan dan Logistik, Kementerian Tanah, Infrastruktur dan Pengangkutan Korea Selatan, Jung Hee-eum. Pihaknya telah diberikan taklimat mengenai dasar kerajaan Korea Selatan mengenai pengurusan pengangkutan awam darat, mobiliti bandar, logistik dan pengangkutan mampan. Lawatan diteruskan ke Pusat Operasi Bersepadu di Lapangan Terbang Antarabangsa Incheon untuk memahami pengurusan, peranan dan fungsi pusat tersebut. Lubuk Antu bakal menjadi kawasan tumpuan sebagai pembekal dua jenis tenaga melalui pelaksanaan projek solar terapung di empangan hidroelektrik batang air. Ahli Parlimen Lubuk Antu, Roy Angau Gingkoi berkata, projek yang dijangka siap Oktober ini bakal menjadikan empangan berkenaan menjana keseluruhan pengeluaran 158 megawatt tenaga solar dan hidroelektrik. Katanya daripada jumlah tersebut, 50 megawatt adalah pengeluaran tenaga solar. Justru ia akan memberi peluang cerah kepada Sarawak dalam perdagangan tenaga ke negara jiran susulan perpindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan Timur. Ketika ini, Sarawak membekalkan tenaga elektrik ke Kalimantan Barat selain Sabah dan Singapura. Beliau berucap merasmikan program YFM Datai Nemuai di rumah Francis James Bada, Skarok, Lubuk Antu. Terdahulu dalam ucapannya, Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio RTM Sarawak, Meral Junggat, meminta penduduk di Lubuk Antu terus menyokong siaran YFM dan RTM secara keseluruhannya. Katanya, siaran YFM juga boleh diikuti menerusi aplikasi RTM Klik dan saluran tersebut berada di kedudukan keempat selepas Radio Klasik, Nasional FM dan Minal FM. YFM bersempena program tersebut turut melaksanakan program tanggungjawab sosial korporat dengan menyantuni dua penerima di Nanga, Tutong dan Sebangki Panjai. Program Rekalibrasi Tenaga Kerja RTK 2.0 masih lagi berlangsung di Sarawak sehingga 31 Disember tahun ini. Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak JIMS, Abdul Halim Abang Naili, menerusi kenyataan media berkata setakat ini pihaknya telah menerima permohonan pendaftaran sebanyak 11,796 orang daripada majikan pelbagai sektor di seluruh negeri. Daripada jumlah tersebut, 8,963 orang telah tampil membuat proses verifikasi iaitu saringan biometrik pendatang asing tanpa izin parti di bahagian penguatkuasa. Oleh itu, JIMS mengingatkan semua majikan dan parti yang belum hadir melakukan proses verifikasi untuk segera melengkapkan proses RTK 2.0. Ia bagi membolehkan majikan dan parti diberikan kemudahan surat pengesahan bagi mendapatkan pas lawatan kerja sementara PLKS. JIMS menegaskan pihaknya tidak melantik mana-mana pihak untuk mengeluarkan surat pengesahan tersebut dan meminta majikan berurusan secara langsung dengan bahagian penguatkuasa. Program rekalibrasi merupakan satu program khas untuk meregularisasikan parti di negara ini sebagai pekerja asing yang sah oleh majikan yang layak tertaluk kepada syarat-syarat yang diputuskan kerajaan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Kembali bersama Dia untuk lebih banyak perkembangan berita dalam negara. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak.